Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ja'alahu sahla idza syi'ta bihi sahla. Allahumma nawwir qulubana kama nawwarta as-samawati wal ard. Allahumma ja'al fi qulubina nura, fi sam'ina nura, fi basarina nura, fi lisanina nura. Allahumma rzuqna ilman nafi'ah. Allahumma rzuqna fahman nabi wal mursalin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah dengan limpah kurnianya, fadlahnya, rahmahnya dapat bertemu lagi kita pada hari ini untuk menyambung perbincangan matan Ummul Barahin yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu. Jadi pertama sekali saya ucapkan terima kasih kepada tuan-tuan, puan-puan, adik kakak sekalian yang berkorbankan masa untuk tampil hari ini, berkongsi dengan saya. Mudah-mudahan dengan mujahadah kita hari-hari cuti ni, Allah Ta'ala berikan kita, limpahkan kepada kita kefahaman. Kita hanya berusaha dalam apa juga keadaan, semuanya kita adalah berusaha, namun limpah kurnia Allah Ta'ala sahaja yang memberikan kepada kita. Kita bekerja, berniaga dengan usaha tersebut, dengan niat kita itu, Allah Ta'ala limpahkan rezeki, keuangan dan sebagainya. Begitulah juga dengan kita menuntut ilmu, bukannya dengar dengan asbab mendengar, dengan asbab kita memikir, bukan asbab kita belajar, bukan asbab-asbab tersebut mewajibkan, melazimkan, menatijahkan, melazimkan natijah kita faham, melazimkan natijah kita dapat maklumat, melazimkan natijah kita tahu. Sebagaimana kita bekerja, Allah limpahkan rezeki. Begitulah juga kita menuntut ilmu, kita belajar, kita mendengar, Allah Ta'ala limpahkan kefahaman. Dan mudah-mudahan kefahaman kita itu berbetulan, bertepatan dengan realiti, dengan kebenaran, sebagaimana akidah ahli sunnah wal jamaah. Kerana semua orang belajar, yang masuk kelas belajar, yang duduk kedai kopi pun mereka mengatakan mereka belajar. Kita ahli sunnah belajar, golongan Syiah belajar, golongan Wahabi pun belajar, semuanya belajar. Namun rezeki kefahaman itu berbeza-beza antara seorang dengan seorang yang lain. Oleh kerana itulah kita mohon kepada Allah Ta'ala, nak kata kita ni usaha betul, membohong je. Datang kelas kadang-kadang hati, janganlah usah lambat hari ni. Tidak, tuan-tuan. Sebenarnya kalau nak kenangkan antara usaha dan juga natijah, sebenarnya tak berbaloi langsung. Kenapa? Pun hidayah nak semuanya datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh kerana itulah kita hanyalah usaha datang kelas, datang kuliah dan husnul sangka elok kita kepada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan dengan usaha kita itu Allah Ta'ala cepat sedikit kefahaman kepada kita. Itu yang kita mohonkan. Tengah mengajar tu, ada satu masalah tu aku tak dapat selesaikan. Namun dengan kekuatan muridku itu dia
kepadaku, lalu pada Allah Ta'ala bukakan kepadaku, lalu aku menghuraikan yang mana sebelum ni aku tak dapat jawapan tersebut. Dengan keikhlasan murid yang bertanya. Inilah ini menunjukkan bahawasanya tiap sesuatu itu adalah limpah kurniaan Allah Ta'ala, dan kita hanya berusaha. Antara usaha yang paling penting ialah niat kita. Niat juga merupakan usaha. Kita cuba melawankan niat-niat yang tak elok. Jadi mudah-mudahan dengan usaha kita itu Allah Ta'ala limpahkan fadlahnya kepada kita. Amin amin ya rabbal alamin. Kita mulakan pembacaan kita. Saya termula lewat tadi pukul 10.40, insya-Allah akhir 11:10 lah, lebih-lebih sikit lah. Lebih-lebih sikit, kurang mungkin tak lah. Kedekut masa kan. Sampai mana itu? Kita sampai bahawa mukhalafatu ta'ala li hadis qiyamut ta'ala bin nafsi. Yang ke-5 kan, sampai yang ke-6. Dan wahdaniyah, betul situ tak apa tuan-tuan, sikit-sikit yang penting faham. Kalau ini nak baca satu hari boleh habis ni. Tapi biarlah kita baca dalam keadaan tenang dan faham. Qala musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Muka surat yang ke-5 atas. Kita masih lagi membicarakan mengenai sifat salbiah. Sifat salbiah iaitulah suatu sifat yang madlulnya adalah perkara yang tidak ada. Kita dah bincangkan sebelum ini. Itu secara umumnya. Kita tidak membicarakan secara khusus tentang kategori-kategorinya. Keenam, dan wahdaniyah. Betul situ Dalam bahasa Melayunya ialah Esa. Sini tunggal. Asal kalimah daripada waw, ha, dal. Itu kalimah asalnya. Waw, ha, dal. Daripada kalimah waw, ha, dal itu maka timbullah istilah ahad. Kemudian wahdaniyah juga. Waw hadal, waw ditukarkan menjadi alif jadi ahad. Wahada tukar alif jadi ahad. Ini inkilab-inkilab ataupun grammar ataupun saraf, perpalingan perkataan-perkataan di dalam bahasa Arab. Kadang-kadang berubah macam bahasa Melayu pun kadang-kadang kita contoh apabila suatu perkataan dasar ke dalam bahasa Melayu pun apabila dimasukkan imbuhan awalan, contoh jadi bunyinya akan berubah sedikit. Salak, contoh salak, menyala. Kita tak panggil nyala, panggil salak. Salakan anjing, salakan. Tapi bila imbuhan jadi menyala. Itu perumpamaannya. Begitulah juga secara untuk dekat fahamkan bahawasanya perkataan wahdaniyah itu asalnya daripada kalimah waw hadal. Daripada waw hadal itu maka timbulnya perkataan ahad. Jadi wahdah, kemudian wahdaniyah. Asalnya wahdah. Waw, ha, dal, ta, wahdah. Jadi bila nisbah kepada keesaan ditambah ya mar'iyah ya nisbah, wahdaniyah. Ditambah ya nisbah, perlu kepada nun pula. Jadi wahdaniyah. Wahdaniyah itu ialah nisbah kepada apa nama, minta maaf. Wahdaniyah iaitulah keesaan.
Daripada wahadan itulah juga maka orang wahada artinya satu, bila wahada mengesakan. Wahada mengesakan. Kalau tauhid artinya juga mengesakan. Bila orang yang mengesakan dinamakan sebagai muwahhid. Orang yang mengesakan dinamakan sebagai muwahhid. Ini perkataan dia. Bila wahada, ini dah kata kerja, mengesakan, wahada. Daripada wahada ini dinamakan sebagai tauhid. Wahada yuwahidu tauhidan. Apa nama? Kallama yukallimu takliman. Jadi tauhid. Ini yang biasa kita guna sebagai ilmu tauhid. Kalau wahada ini kata kerja, tauhid ini ialah kata dasarnya. Mengesakan juga, nak terjemah bahasa Melayu. Tauhid. Ini pengesaan. Kita pengesaan lebih sesuai dengan pengesaan. Orang yang mengesakan dinamakan sebagai muwahhid. Muwahhidun. Jadi orang yang mengesakan. Allah Ta'ala pula mutawahhid. Allah Ta'ala ialah mutawahhid, iaitulah sesuatu yang bersifat dengan keesaan. Itu mutawahhid. Kalau muwahhid ini ialah manusia. Kita orang Muslim ini ialah muwahhid. Kalau ramainya dinamakan sebagai muwahhidun. Allah Ta'ala mutawahhid. Apa maksud mutawahhid? Mutawahhid ialah sesuatu yang bersifat dengan keesaan. Mutawahhid. Dan dalam masa yang sama juga Allah Ta'ala itu ialah muwahhid juga. Allah Ta'ala juga ialah muwahhid. Syahidallahu annahu la ilaha illallah. Allah Ta'ala menyaksikan bahawasanya tiada Tuhan melainkan Allah. Jadi Allah Ta'ala juga muwahhid. Juga muwahhid. Allah Ta'ala juga muwahhid. Tapi Allah Ta'ala, daripada inilah bila timbulnya dahulu, zaman dahulu, perbincangan ataupun perdebatan dan juga khilaf antara Asy'ariyah dan juga Maturidiyah dalam perbincangan adakah iman itu makhluk ataupun tidak. Adakah iman itu makhluk ataupun tidak? Perbincangan, dan sehinggakan sebahagian daripada aliran Maturidiyah yang keterlaluan dalam mentohmah Asy'ariyah. Apabila kita mengatakan iman itu adalah makhluk, sedangkan mereka mengatakan iman itu ialah qadim. Jadi sebagaimana berlakunya khilaf itu, maka timbullah suasana tegang antara Asy'ariyah dan juga Maturidiyah. Bukan semua ada sebagai pada satu masa dahulu, dan ianya bukan semua Maturidiyah, hanya segelintir daripada Maturidiyah. Oleh kerana itulah kita kena ambil kematangan dalam bincangan ini. Kita ambil kematangan, kita belajar daripada sejarah-sejarah dahulu, bahawasanya jangan perkara-perkara kecil itu dijadikan perkara besar. Kita hanya meraihkan khilaf. Meraihkan khilaf artinya kita berlapang dada, yang mana khilaf itu tidak sampai kepada perkara-perkara yang usul. Khilaf itu sebenarnya hanyalah khilaf lafzi.
Khilaf lafzi macam mana? Golongan yang mengatakan iman itu ialah qadim, iman ialah qadim. Ini mungkin perbincangan tinggi sikit lah, tapi sebagai mukadimah, biar segar biji mata. Iman itu ialah qadim kerana mereka merujuk kepada sifat kalam Allah Ta'ala. Kerana Allah Ta'ala mengatakan syahidallahu annahu la ilaha illallah. Itu. Jadi Allah Ta'ala bersaksi, artinya Allah Ta'ala berkata-kata. Ini melibat kepada apa? Merujuk kepada sifat kalam Allah. Sifat kalam Allah Ta'ala itu baharu ke qadim. Jadi Allah Ta'ala itu muwahid. Jadi iman itu ialah qadim. Kita pula Asy'ariyah, apabila kita membicarakan tentang iman itu qadim ataupun baharu, kita merujuk kepada makhluk. Iaitulah muwahid, orang yang dalam mindanya, orang yang akidahnya, orang yang ilmu yang diiktikadkan bahawasanya Tuhan itu Esa. Jadi ilmu, iktikad, iman ini iaitulah sesuatu sifat yang ada pada manusia. Jadi sifat pada manusia, iaitulah ilmu kita, iaitulah iman kita, iaitulah iktikad kita, ianya baharu. Lalu kita berpandangan bahawasanya iman itu baharu, iman itu makhluk. Jadi sebenarnya khilaf lafzi tak ada masalah pun benda ni, tuan-tuan. Jadi mungkin kita tidak terdedah dalam perbincangan khilaf ini. Bahkan silap kita baru dengar hari ni. Jadi tak timbul pun perbezaan tak. Cuma ini santai-santai. Kadang-kadang bawa berat sikit. Ada skill untuk hilangkan ngantuk. Tak ada masalah. Ini. Jadi kita faham kesimpulan di sini. Manusia itu dalam muwahid. Dan Allah Ta'ala itu muwahid, merujuk pada sifat kalam Allah. Dan yang pastinya hanya Allah Ta'ala lah saja mutawahid, yang bersifat dengan keesaan. Oleh kerana itulah sambungannya kata pengarang dan wahdaniyah. Daripada kalimah wahada ini ahad, maka timbullah wahid. Perkataan wahid pula. Wahidun. Dia sebenarnya asal kalimah yang sama. Oleh kerana itulah sebahagian mengatakan wahid dan juga ahad sama makna. Sebahagian daripada ilmuwan pula dia membezakan. Bezakan macam mana? Mereka mengatakan bila sebut saja ahad, merujuk kepada zat. Apabila membicarakan tentang wahid, merujuk kepada sifat. Merujuk kepada sifat. Ahad merujuk kepada zat. Wahid merujuk kepada apa? Sifat. Oleh kerana itu dalam perbincangan wahdatul wujud timbulnya konsep ahadiyah, wahidiyah. Itu jadinya konsep pada ahadiyah dan juga yang kedua wahidiyah, martabat ahadiyah, kemudian wahdah, kemudian wahidiyah. Sebab tuan-tuan nak belajar martabat 7, nak belajar ilmu yang tinggi, cekangkan dulu. Biar power dulu ilmu kalam. Barulah kita tak tergelincir, insya-Allah. Itu usaha kita. Wah, ini semua susah ilmu kalam apa semua. Kau ilmu kalam kau cakap susah. Ilmu yang tinggi tu tiba-tiba kau nak belajar, ini namanya mengikut hawa nafsu. Kalau betul-betul kau nak belajar ikut step dia. Belajar dulu sifat 20, biar mahir betul. Kemudian masuklah ilmu-ilmu tinggi, lantak kau dia nak belajar macam mana. Dan sebab kau nak mujahadah, kau malas. Dia sepatutnya mujahadah dengan ibadat banyak-banyak, insya-Allah Ta'ala bukakan. Yang itu kau malas,
Belajar sifat 20 pun kau malas, tiba-tiba kau nak belajar yang tinggi-tinggi, ini memang kata kecil orang panggil apa? Cekik darah nama. Satu lagi melakukan kata apa? Ni bakar darah ni manusia tak boleh pakai. Tak nak cakap apa dah. Istilah bakar darah ni orang Melaka je kan. Oh, ni tak jumpa bakar darah ni. Istilah bakar darah. Jadi oleh kerana itulah sebagian ilmuwan membezakan antara ahad dan juga wahid. Ahad merujuk kepada ketunggalan zat, wahid merujuk kepada sifat. Walaupun sifat itu banyak, dinamakan sebagai wahid. Timbullah wahidiyah, martabat wahidiyah. Yang pertama martabat zat, martabat ahadiyah. Kan keseragaman antara ilmu kalam dan juga martabat tu, martabat tujuh. Tak lain sebenarnya. Kalau bahasa Melayu kita terjemahkan sebagai tunggal ataupun esa. Esa hanya Allah Ta'ala saja. Kita tak namakan sebagai esa kepada makhluk. Itu bahasa Melayu kita. Memang bermakna detail jugalah perbahasan ilmuwan tanah Jawi kita. Tunggal dengan esa tu macam sama makna, tapi kita tak gunakan esa untuk makhluk. Anak esa tak, kita panggil anak tunggal. Tapi esa ni hanya Tuhan sahaja. Bererti esa itu lebih lagi merangkumi pada zat, pada sifat, pada perbuatan. Kita nampak situ. Lalu kata pengarang, iaitu tiada yang menduai baginya Allah Ta'ala. Tiada yang menduai baginya Allah Ta'ala pada zatnya. Jadi zat Tuhan tidak dua. Dan tiada pada sifatnya. Sifat Tuhan tidak dua kudrat, tidak dua iradat, tidak dua ilmu dan sebagainya. Jadi kudrat Tuhan satu, iradat Tuhan satu, ilmu Tuhan satu. Dan tiada perbuatannya. Jadi perbuatan Tuhan itu satu. Wah, macam mana alam banyak perbuatan Tuhan satu? Okey, baiklah. Sebab kita baca matan, baca matan ni tuan-tuan kena bagi saya masa untuk berfikir. Fikir macam mana cara menyusun. Ibarat saya mensyarah lah ni. Jadi dia kena, saya tak boleh nak push lah. Jadi saya kena tenang, saya kena susunkan mukadimah dia. Sebelum nak bicarakan tentang esa ini, lawan bagi satu, lawan bagi tunggal ialah bilangan. Bila kita katakan bilangan, dalam bahasa Arabnya dinamakan sebagai kamrial. Kalau kita makan kamrial, kamhagah, bikam, berapa harga bikam rial. Kalau masa genih. Jadi lawanannya ialah kam. Ini tulisan istilah dia, kam. Oh, juga betul. Agak. Dalam istilah Arabnya, kaf mim, kam. Ataupun bahasa Jawanya kuantiti. Kuantiti. Jadi daripada kuantiti lah timbulnya konsep apa? Kuantum. Itu. Baiklah. Kam berapa? Bilangan. Nisbah kepada bilangan. Lalu kita timbul dalam bahasa Arabnya tambah ya, ya nisbah. Jadi bunyilah kamiyah. Kamiyah.
Kam ini kita lihat, bila sebut saja kam, paling kalau kita lihat pada alam, ada makhluk, perkara yang maujudat ini, minimumnya satu. Ini kalau lihat pada jirim televisyen ni, skrin ni, dalam istilah, dalam ilmu kalamnya, yang juzuk yang paling halus dinamakan sebagai jauhar fard. Kalau kita lihat pada jisim, jisim paling minimumnya, paling halus, dan tak ada yang paling halus lagi, dinamakan sebagai jauhar fard. Jauhar fardin, jauhar fard, jauhar fard. Artinya kalau bahasa moden sekarang ni dinamakan sebagai apa dia? Sebagai nano ke atom? Atom kan? Atom. Dia atom. Sebenarnya ada lebih halus daripada atom. Apa lagi kita panggil apa? Tentang teori fizik tu. Apa nak? Tu tengok. Proton dah berbenda istilah tu lah. 3. Yang mananya kalau kita tengok daripada segi sains pun, saintis pun tidak dapat meletakkan suatu pengetahuan yang hakikat bagi atom tersebut. Proton apa semua tu, dia hanyalah sekadar imbasan yang umum. Dia tak boleh sampai terlampau, dia tak boleh ketahui terlebih halus lagi. Itu benda yang jirim-jirim, jisim-jisim. Dia hanyalah nak faham perkara tersebut dengan kiraan-kiraan sahaja. Dia tak boleh melihat dengan secara betul-betul tepat, tak boleh. Itulah timbulnya kuantum, kuantum fizik apa semua tu. Betul tak? Artinya tak boleh lagi dia nak nidah. Jadinya kita tak nak, saya bukan bidang sains, jadi sekadar kita nak faham untuk umumnya, timbulnya konsep jauhar fard. Jauhar fard ini ialah juzuk yang tidak menerima bahagi lagi dah. La yaqbal qismah, juzuk juzul lalu. Juzuk al-juz'ul ladzi la yaqbal qismah, juzuk yang tak boleh menerima bahagi lagi dah. Inilah yang dimasukkan dengan jauhar fard. Selagi kita boleh bahagikan perkara tersebut, maka itu bukan jauhar fard. Selagi kita boleh bahagikan lagi dia, walaupun dengan cara fardu, dengan cara takdir, dengan cara bayangan kita, maka itu bukan jauhar fard lagi. Dia sampai dah tak boleh dah. Macam mana? Kita tak tahu dah. Kerana saintis sekarang pun dah tak boleh dah tak boleh jumpa, masih belum jumpa lah, boleh jumpa lagi secara hakiki. Tak. Inilah tahu dalam nisbah-nisbah kiraan. Proton apa semua itu masih dalam bentuk kiraan. Dia jadi jauhar fard ini ialah juzuk yang terima bahagi langsung. Itu bagi jisim. Jadi kita tak tahu juzuk ni. Kita tak tahu. Baiklah. Ini kismah wahmiyah ke, apatah lagi kismah yang khariji, yang fi'li, pembagian secara real boleh potong pun tak boleh. Begitu juga secara waham, secara potongan-potongan akal kita. Dah tak boleh fikir dah tak boleh nak masuk lagi. Itu dinamakan sebagai jauhar fard. Kalau selagi boleh potong, itu bukan jauhar fard. Oleh kerana itulah, saya punya guru lah, orang panggil Ustaz Mahmud. Saya belajar bahasa Tembulu, Ustaz Mahmud.
Saya banyak bagian ilmu alat dengan dia tu. Dia cerita ada seorang murid yang belajar pondok, kemudian dia pergi belajar di luar negara, lalu masa dia balik, dia jumpa tok guru dia. Dia katakan atom yang kamu katakan sebagai jauhar fiqh itu, dia kata jauhar fiqh itu, dia kata sebenarnya masih lagi boleh potong, boleh dibagi-bahagikan. Dia merujuk pada atom lah. Lalu tok guru kata kalau boleh potong lagi, bukan lagi jauhar fiqh. Yang dimasukkan jauhar fiqh itu apa dia? Suatu yang tak boleh menerima bahagi lagi. Ini secara umum bahagi. Dia kalau lebih rinci lagi perbincangan ialah menerima kisik, menerima kikis, menerima potong, menerima belah. Itu pembagian 3. Itu lebih halus lagi, itu perbincangan makulah tak nak lah. Kita ambil umum, itulah menerima bahagi. Jadinya juzuk-juzuk yang sekitar kita ini, kita lihat sekitar kita ini, sebahagian juzuk itu dia ittisal. Artinya dia bergabung dengan juzuk-juzuk yang lain. Seperti kita lihat ini, dia berhubung antara satu juzuk dengan juzuk yang lain. Ini dinamakan sebagai bilangan yang muttasil. Ini dinamakan sebagai kam muttasil. Kita faham itu pula. Jadi kam, bila dia berhubung antara juzuk-juzuk itu, dinamakan sebagai kam muttasil. Satu. Jadi juzuk-juzuk yang bergabung, berhubung antara satu yang lain. Jadinya bilangan, tapi antara juzuk-juzuknya tadi dia bersatu antara satu yang lain. Namun ada kalanya kita dapati juzuk dengan juzuk yang lain dia berpisah. Juzuk ni juzuk ni memanglah juzuk dia bergabung dengan juzuk lain, dengan juzuk-juzuk yang lain. Tapi juzuk ni dengan ni dia berpisah. Ini dinamakan sebagai kam munfasil. Ini yang bukan sebagai kam munfasil. Jadi kuantiti, bilangan yang berhubung juzuk-juzuknya dinamakan sebagai kam muttasil. Bilangan yang juzuk-juzuknya tidak berhubung, maka dinamakan sebagai kam munfasil. Jadinya juzuk yang di sini ni dengan juzuk yang di sini dia tidak berhubung, dia terpisah. Jadinya apabila juzuk ini dengan juzuk ini dia berhubung, maka dapatan ataupun intipati daripada konsep ini kita lihat ianya merujuk kepada tarkib, bersusun. Barulah kita nampak konsep apa dia? Tarkib, bersusun. Jadi juzuk ini dia atas, juzuk di bawah. Ni juzuk ini atas, di bawah. Tu bersusun antara satu dengan yang lain. Juzuk kita banyak. Sebagian daripada juzuk ini dinamakan sebagai tangan. Ini juzuk badan. Jadi bersusun antara badan dan juga tangan. Ini kam muttasil kita. Jadi kita namakan sebagai bersusun tarkib. Baiklah. Yang satu lagi, antara TV ini dengan kerusi ini, dia tidak berhimpun, dia tidak berhubung. Namun apakah yang dimaksud dengan kam munfasil di sini? Iaitulah intipatinya merujuk kepada ini jisim dia mengambil ruang, yang ini juga jisim mengambil ruang. Jadi intipatinya merujuk kepada apa dia? Sama,
bandingan. Yang ini sama. Ini apa dia? Ini jirib. Oh, bandingannya macam ni juga jirib. Ini mengambil ruang, ini juga mengambil ruang. Jadi intipatinya di sini ialah merujuk kepada apa dia? Nazir. Nazir ataupun syabih. Sebanding. Ataupun persamaan. Ingat tuan-tuan, ini kekunci dia jangan silap faham akan datang. Jadinya kam munfasil, bila berbicarakan tentang kam munfasil, dia akan merujuk kepada apa dia? Nazir dan juga syabih. Sebanding ataupun persamaan, bandingan, serupa. Jadi kerusi ini dengan TV ini serupa, masing-masing adalah jirib mengambil ruang. Jadi kita fahamkan maksud dengan kam ini. Kam munfasil, kam mutasil merujuk kepada bersusun, kam munfasil merujuk kepada bandingan ataupun penyamaan. Apabila kita dah faham kekunci itu, Esa Allah Ta'ala itu, tunggalnya Allah Ta'ala itu merujuk kepada 3 perkara dalam nisbah 2, iaitulah kam mutasil, kam munfasil. Kan? 3. Bila kam merujuk, kam terbagi kam mutasil, kam munfasil, dan Esa juga merujuk kepada 3 perkara, zat, sifat dan af'al. Kan? Saja Allah Ta'ala itu Esa, wahdaniyah, maka ternafi apa dia? Oh, hebat-hebat semua ni. Mutasil fasil af'al, perbuatan. Juga kam munfasil merujuk baiklah. Bila sebut saja Esa, iaitulah ternapinya kam mutasil pada zat, iaitulah ternapi apa dia? Ternafi bersusun. Begitu juga dengan sifat af'al. Esa pada zat merujuk kepada ternafinya kam mutasil. Jadi zat Tuhan itu dia tidak tersusun dari kepala, adanya badan, adanya tangan, adanya kaki. Jadi Tuhan tidak beranggota. Tuhan tidak bersusun antara juzuk-juzuk. Tidak. Itu yang dinampakkan, yang kita maksudkan dengan bila sebut saja Esa pada zat Tuhan itu tidak bersusun, tidak beranggota. Jadi yad bukanlah bermakna anggota. Ain bukan merujuk kepada mata. Tidak, mustahil bagi Allah Ta'ala itu berbilang, artinya bersusun zat. Begitu juga dengan sifat. Bersusun pada sifat artinya sifat Tuhan itu tidak ada, kudrat Tuhan itu tidak ada 2. Kalau manusia kita ni, kita ada kualiti. Ini merujuk pada apa? Kualiti.
Sifat kudrat kita ada dia punya tingkatan-tingkatan dia. Kudrat Allah Ta'ala bukan begitu. Kudrat Allah Ta'ala bukan 2, bukan 3, bukan 4, bahkan 1 sahaja kudrat Allah Ta'ala. Dia tidak perlu, oh dah pakai 1 kudrat, tak, kena tambah lagi. Kita tak. Itu Allah Ta'ala. Allah Ta'ala bukan begitu. Namun kalau manusia pula, kalau angkat begini, lain. Nak angkat ni kita menambahkan kekuatan kita, kualiti kita. Dan kita tak boleh angkat rumah. Kualiti kita tidak ada di situ. Tidak ada kemampuan di situ. Tidak ada pertambahan lagi. Allah Subhanahu Wa Taala tidak ada konsep istilah kualiti pada sifat ni. Dia tidak berbilang. Kudrat Allah Ta'ala, iradat Allah Ta'ala, ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadinya begitu juga dengan af'al. Af'al bererti yang dimasukkan di sini perbuatan Tuhan tidak dibantu, tidak memerlukan kepada perbuatan yang lain sebagai bantuan. Dengan maksud yang lain pula, tidak akan berkongsi perbuatan Tuhan dengan perbuatan yang lain. Tidak ada ishtirak di situ. Apabila kita angkat telefon ini, bukannya bererti kita bersekutu, kita berkongsi kudrat dengan Tuhan untuk terjadinya terangkatnya telefon. Bukan begitu. Memang mutlak semuanya dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah dimaksudkan dengan esa pada perbuatan merujuk kepada kammutasil. Tidak ada ishtirak berkongsi perbuatan untuk terangkatnya tangan kita ini. Ini angkat tangan ni. Bukannya berkongsi Tuhan dengan kita perbuatan tadi maka terangkat tangan, tidak. Bahkan semuanya adalah perbuatan Allah Ta'ala, berarti dijadikan oleh Allah Ta'ala. Sebagaimana tangan saya dijadikan oleh Allah Ta'ala, begitulah juga sifat pergerakan yang ada pada tangan saya dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tidak ada ishtirak di situ pada perbuatan. Ini yang dimasukkan dengan esa pada perbuatan. Menafikan adanya ishtirak, menafikan adanya berkongsi, menafikan adanya perbuatan Tuhan itu dibantu oleh perbuatan yang lain. Maksudnya esa pada perbuatan. Kemudian pula apabila begitu dah faham kammutasil, barulah kita faham pula esa pada zat yang merujuk kepada kamunfasil. Apa tadi kita katakan tadi? Kamunfasil merujuk pada apa? Persamaan dan juga sebanding. Jadinya esa pada zat bererti tidak ada suatu zat pun yang menyamai dengan zat Tuhan. Dengan kata yang lainnya, tidak ada 2 Tuhan. Tidak ada anak Tuhan, tidak ada bapa Tuhan, tak ada isteri Tuhan, tak ada. Ini dimasukkan dengan ternafi kamunfasil, sebandingnya. Itu pada zat. Tidak ada sesuatu pun yang zat sesuatu itu sama dengan Tuhan. Tak sama dengan zat Tuhan. Tak ada sesuatu pun. Jadi ternafinya Trinity. Ternafinya sembahan-sembahan berhala. Tak ada dewa-dewa. Hanya Tuhan sajalah zat yang tunggal. Zat tunggal merujuk apa dia? Ternafinya persamaan, bandingan. Ini bezakan antara kammutasil dan kamunfasil ni. Faham betul-betul sini baru kita nampak yang lain. Dan ternafinya kamunfasil pada sifat. Kamunfasil pada sifat. Artinya ada suatu sifat yang seperti contoh kita ambil sifat kudrat, sifat berkuasa yang sama dengan kudrat Tuhan.
Ada suatu sifat, contohnya sifat ilmu yang sama dengan sifat ilmu Tuhan. Ini semua perkara-perkara yang tenapi. Tenapi apa dia? Tenapinya sebanding, tenapinya penyamaan. Ini namakan sebagai esa pada sifat merujuk kepada tenapi kam munfasil. Sifat Allah bukan arad itu bukannya bicarakan tentang kam di sini. Sifat Allah bukan arad akan merujuk kepada kidam, esa. Merujuk kepada sedia kala, kidam sifat. Sebagaimana zat kidam, sifat juga kidam. Jadi bila sebut saja arad ini ialah apa dia? Hawadis. Jadi mustahil perkara baharu, berlakunya perkara baharu pada zat Tuhan. Jadi perkara yang baharu itu pada zat Tuhan, bila sebut saja pada zat, artinya merujuk pada sifat. Jadinya ada sifat baharu bagi Tuhan. Ini perkara yang mustahil. Jadi arad itu akan merujuk kepada apa dia? Konsep apa dia? Kidam. Merujuk pada kidam. Dan juga merujuk kepada mukhalafatu ta'ala lil hawadis. Tapi kita bicarakan di sini, iaitulah esa pada perbuatan. Tidak ada suatu kudrat yang sama kudrat Tuhan. Apa kudrat Tuhan? Kudrat Tuhan ijad. Kudrat Tuhan menjadikan. Jadi kudrat hamba tidak menjadikan. Berbeza dengan golongan Qadariyah. Golongan Qadariyah mengatakan kudrat hamba itulah yang menjadikan perbuatan hamba. Jadi apabila kita gerakkan tangan ni, terjadinya sifat pergerakan itu dijadikan oleh kudrat kita. Yang tadi, bezanya yang tadi kam munfasil tadi, kam mutasil tadi berkongsi dijadikan, pergerakan ini dijadikan oleh kudrat Tuhan dan juga kudrat kita. Itu tadi dinamakan sebagai apa nama? Kam munfasil. Apa nama af'al tadi? Esa pada perbuatan tadi. Jadi esa pada perbuatan merujuk kepada kam munfasil. Ada perbuatan lain yang sama dengan perbuatan Tuhan, iaitulah memberi bekas. Sebagian ilmuwan dia tidak memasukkan dalam perbincangan ini kam muttasil pada af'al. Kita masukkan ni. Dah hanya 5 saja. Dan sebagian ilmuwan pula memasukkan kam muttasil pada af'al. Merujuk kepada apa dia? Merujuk kepada ishtirak, bersekutu, memberi bekas. Dengan maksud yang lain, perbuatan Tuhan itu dibantu dengan perbuatan yang lain. Jelas tuan-tuan? Jadinya kesimpulan daripada sini, kita faham di sini, contoh sekarang, bila sebut saja tenapinya kam mutasil, maka Tuhan itu tidak beranggota, Tuhan itu tidak bertempat. Bila Tuhan itu bertempat, sudah pastilah tempat itu ada susunan. Bila tempat itu bersusun, maka Tuhan itu bersusun. Ayo. Bersusun, apa kata? Untuk menolak yang Allah itu melihat, mendengar, berkata dengan sama-sama dengan makhluk. Sekali lagi. Maksudnya, boleh tak kita pakai dalil kamu takdir yang mana Allah tak bertunjuk? Ini pada sifat tu, pada sifat. Menolak yang aku melihat, mendengar dan berkata sama dengan makhluk. Itu pada ni. Di sini, sifat di sini. Kamu fasil. Ni, kamu fasil di sini. Itu yang tak sama dengan penglihatan kita merujuk di sini. Tidak ada bandingan, sama.
Contoh kita ambil sini dah selesai dah selesai kan itu. Dah jelas Baiklah. TV ini mengambil ruang, tempat. Tempat bagi TV ni lah, sini lah tempat bagi TV. Tempat itu bukan perkara yang ada. Yang adanya apa dia? TV ni, jirim-jirim ni ada. Tempat tu ada tak? Tempat tu tak ada. Tapi timbulnya konsep, timbulnya istilah, timbulnya iktibar tempat itu apabila adanya jirim. Jadi bila sebut saja tempat dia besar ke kecil. Di situ adanya sukatan. Sukatan artinya ada susunan. Jadinya tempat itu bersusun mengikut susunan jirim. Jadinya apabila satu ruang, satu jisim itu kita katakan ada 10. 4, 5. Ada 10 jirim, ini memerlukan kepada 10 susunan ruang. Oleh kerana itulah bila bertempat mesti ianya adakah besar, adakah kecil. Bila sebut saja Tuhan itu bertempat, maka persoalan sekarang, adakah tempat Tuhan lebih besar daripada alam ini, daripada bumi ini? Mana lebih besar? Sebab apa soalan itu timbul? Kerana adanya susunan. Itu kita fahamkan mutasil tadi tu. Bila bersusun saja, bila saja berbilang saja, maka akan bersusun di situ. Jadi persoalan sekarang, siapa yang lebih besar? Tuhan besar ke bumi ini lebih besar? Lalu golongan Mujassimah mengatakan Tuhan lebih besar daripada alam ini. Dia merujuk kepada apa? Merujuk pada tempat tadi, merujuk kepada susunan. Baiklah, mereka mengatakan tempat itu benda yang tak ada. Memang tempat tak ada, tapi tempat itu wujud dalam minda kita kerana apa? Kerana adanya sesuatu yang ditempatkan. Ini sesuatu yang ditempatkan. Tak adanya sesuatu yang ditempatkan, maka tidak adanya tempat. Timbulnya berapa ruang ini apabila ada jisimnya. Jadinya walaupun tempat itu tak ada, namun timbulnya tempat itu kerana adanya sesuatu di tempat itu. Baiklah, apabila begitu, seandainya Tuhan itu bertempat, bererti Tuhan itu bersusun. Jadi akan terhasil pada esa pada zat, merujuk pada mutasil. Itu tak oleh Tuhan bertempat tu. Enggak ada soalan? Tak ada, jangan sebab bau ni. Dia dah hilang ni. Esa pada perbuatan juga. Esa pada perbuatan. Jadi mutasil tadi itu artinya Tuhan menjadikan sesuatu itu tidak memerlukan kepada wasitah, tidak memerlukan kepada sesuatu yang lain untuk Tuhan menjadikan alam. Tidak memerlukan kepada tabiat, tidak memerlukan kepada ilah, tidak. Tuhan boleh menciptakan apa sahaja. Itu ijad, mengadakan dan juga menyediakan. Maka ternapinya apa dia? Ternapinya hukum tabiat. Ternapinya hukum tabiat. Api memberi bekas, api membakarkan. Bukan memestikan, mewajibkan. Apabila Tuhan nak bakarkan akan kayu tadi, akan kertas tadi, mewajibkan adanya api, barulah terbakar. Tidak begitu. Bahkan sebaliknya apa dia? Tuhan boleh menjadikan dengan sentuhan api itu, kertas itu
sejuk, bukan terbakar, sejuk, sebagaimana yang berlaku kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Baiklah. Bapak, satu soalan dalam. Apa beza jirim dengan jawhar fat tadi? Beza dengan Dia minta ulang balik soalan. jisim. Dengan beza jirim dengan jawhar fat tadi. Dia bila sebut saja jauhar fard ini, kita akan merujuk kepada aliran mutakallimin, ahli kalam. Sebahagian daripada golongan seperti golongan falasifah, dia menafikan konsep jauhar fard. Jadi konsep umumnya jisim ialah gabungan dua jirim. Jirim itu adalah hakikat setiap satu itu dinamakan sebagai jirim. Lalu jirim yang paling halus inilah yang dinamakan sebagai jauhar fard dalam ilmu kalam. Sebahagian daripada kelompok seperti golongan falasifah, dia menafikan akan konsep jauhar fard ini. Artinya jirim yang paling tunggal itu jauhar fard. Jirim yang paling halus yang tidak menerima bahagi. Jadi jirim dengan jauhar fard ialah sama. Tapi bila merujuk kepada sebahagian daripada kelompok aliran seperti falasifah, dia menafikan konsep jauhar fard. Tapi berbeza dengan kita Asy'ariyah, kita ahli kalam, kita berpegang kuat dengan konsep jauhar fard ini. Jauhar fard ini ialah suatu zat makhluk yang paling halus. Satunya tadi, jauhar fard tadi, dengan kefahaman kita terhadap jauhar fard ini, maka dengan konsep ini kita mengisbatkan, kita membuat penghujahan, kita membuatkan pendalilan terhadap kewujudan Allah Subhanahu wa taala. Contoh, kita lihat alam ini. Lihat alam ini secara umum kita bahagikan kepada jisim dan juga arad. Jisim juga arad. Tengok alam. Tengok, ini penting ni kepahaman tentang jauhar fard. Kenapa ulama mempertahankan konsep ini? Kita lihat alam kita ini. Kita lihat alam kita ini sekarang. Alam yang musyahadah lah kita kata. Musyahadah artinya yang kita saksikan depan mata kepala kita ni. Nampak matahari, nampak bulan, nampak kereta, nampak ikan, nampak ayam. Nah, yang kita lihat sekarang ini. Lalu kita buatkan, bila kita dah istiqra' kita dah buat analisis secara mengkategorikan, lalu kita boleh kategorikan bahawasanya alam yang dilihat dari sudut kewujudan sebenar-benar wujud, artinya kita nafikan, kita letak tepi perkara yang amrun i'tibari. Besar, kecil, panjang, rendah, depan, belakang, itu amrun i'tibari. Tak, kita nak nampak sebagai entiti yang wujud, yang benar-benar wujud. Alam ini yang benar-benar wujud hanyalah dua kategori saja setelah kita istiqra'. Pertamanya dinamakan sebagai jisim. Kategori jisim. Lihat lagi. Oh, ini jisim. Yang itu jisim. Kemudian kita dapati ada kategori yang kedua dinamakan sebagai arad. Dinamakan sebagai arad ataupun sifat. Sifat apa namanya? Sifat ma'ani. Warna, keras, lembut, sejuk, basah, banyak dinamakan sebagai arad ataupun sifat ma'ani. Sebagian ilmuwan mengkategorikan sifat ma'ani bagi makhluk ini kepada 21 kategori. Ada 21 kategori. Kita akan bincangkan nanti lagi. Jadinya sifat ma'ani arad, alam ini terbagi kepada dua kategori, jisim dan juga sifat arad. Daripada kedua kategori ini dilihat pula bahawasanya
jisim ini dia ada sampai minimum dinamakan sebagai jirim. Entiti setiap satu tu dinamakan sebagai jirim. Kemudian pula setiap jirim ini dia ada aradnya. Sebagaimana jisim adanya arad, jirim ada arad. Lalu dibuat analisis bahawasanya didapati bahawasanya sifat-sifat bagi jisim-jisim semua ini secara juzuk-juzuknya didapati bahawasanya sifat-sifat ini baharu. Oleh kerana itulah dinamakan sebagai arad. Arad ini bahasa Arabnya, bahasa Melayunya ialah datang dan pergi. Itu datang dan pergi arad. Dulu tak ada, sekarang ada, kemudian hilang balik. Dulu handsome, dulu biasa, kemudian dah handsome hilang balik dah tua. Itu arad nama, contoh. Arad dinamakan sebagai baharu. Jadi jisim kecil, kita lihat kecil daripada kecil lagi, dinamakan sebagai jirim. Jirim ni sifatnya ialah baharu. Bila jirim ini baharu sifatnya, akan membawa kepada maksud, akan menatijakan bahawasanya jirim ini juga baharu. Sekali saya bawakan. Jirim ni kita dah lihat lebih kecil. Yang atas lagi dinamakan sebagai jisim. Kita lihat setiap juzuk-juzuk halus-halus tu dinamakan sebagai jirim. Dalam istilah ilmu kalamnya dinamakan sebagai jawhar fard. Tapi bila perbincangan umum kita panggil jawhar fard, kita panggil jirim. Jadi jirim ini baharu. Jirim ini ada sifat ma'aninya itulah baharu. Sebab apa kita katakan baharu? Dah kita nampak berubah-ubah, tagayyur. Depan mata kita sendiri kita nampak dah berubah. Dulu lain, sekarang lain ni. Dulu tak apa cantik, sekarang cerah. Dulu gelap macam hotel lah sekarang kan. Jadinya jirim itu baharu. Jirim itu bersifat, yang mana sifatnya itu baharu. Contoh kita ambil contoh jirim apa dia sini. Contoh kita ambil contoh apa dia? Warna apa? Putih. Dulu hitam, sekarang berubah menjadi putih. Jadi putih itu baru datang. Dulu tak ada warna. Ambil contoh daun pisang. Daun pisangnya. Daun pisangnya. Dulu hijau, sekarang dah jadi kuning, coklat. Jadinya warna-warna itu datang dan pergi. Ini dimaksud sebagai arad baharu. Jadi warna itu baharu. Jadi warna itu sifat bagi jirim. Jadi jirim daun pisang itu baharu, sifat warna bagi daun pisang itu baharu. Ini membawa kepada daun pisang, jirim daun pisang itu zatnya adalah baharu. Sebab apa? Macam mana? Ini tak wajib tahu. Tak wajib tahu secara ni, tapi untuk sekadar kefahaman kita, kita kena faham konsep nafsiyah. Ada bincangkan dulu tentang nafsiyah. Tuan nafsiyah. Nafsiyah tu apa dia? Ingat tak? Ada dobit tak? Ada tanda tak? Nafsiyah tu apa dia? Apa itu pengetahuan kita tentang nafsiyah tu? Apa dia nafsiyah? Yalah, itu dia punya kefahaman dia apa dia? Suatu sifat nisbah kepada zat lain. Ada pengetahuan lain yang tidak bercerai tanggal dari zat. Selama mana keberadaan zat, selama itulah mesti ia bersifat dengan nafsiyah. Itu sifat menunjuk pada zat. Selama mana keberadaan zat, selama itulah ia bersifat dengan perkara tersebut. Contoh,
selama mana kewujudan zat, apa nama, zat telefon ni, selama itulah ia mengambil ruang. Jadi nafsiyah, antara nafsiyah bagi telefon ini ialah dia mengambil ruang. Selama mana kewujudan, selama mana keberadaan zat, selama itu dia mengambil ruang. Itu nafsiyah bagi jirim, nafsiyah bagi telefon ini. Itu nafsiyah. Tapi warna ma'ani, warna dia boleh berubah-ubah. Artinya ada kalanya zat tapi sifat ma'aninya tadi bertukar ganti, dia boleh hilang. Sekarang ni putih, jemur tengah matahari jadi panas, jadi hitam. Jadinya warna putih itu boleh hilang, tapi dah ada warna hitam. Artinya sifat ma'ani tadi dia tak ada, tak apa. Dia kerana ada sifat ma'ani yang lain. Namun sifat nafsiyah ini, selama mana keberadaan kewujudan zat, selama itulah ianya mesti bersifat dengan sifat tersebut. Selama mana keberadaan kewujudan jisim, selama itulah jisim mengambil ruang. Itu kita faham. Kita ambil contoh yang lain pula. Barulah kita nampak betapa menariknya belajar ilmu kalam ni, tuan-tuan. Jadi kalau saya mati akan datang, mudah-mudahan kepahaman ini jadi Melaka ni dapat ni lah. Mudah-mudahan orang Melaka ni faham, sebenarnya faham pencerahan tentang ilmu kalam ni. Kita ambil contoh. Ini kena faham tu konsep nafsiyah. Kita bicarakan tentang apa dia? Bicarakan tentang daun pisang ni tadi. Daun pisang ni ada apa? Ada zat dan juga sifat. Ini daun pisang ni. Ada zat, ada sifat. Apakah nafsiyah bagi daun pisang tadi? Nafsiyah zat daun pisang tadi, apakah sifat nafsiyah dia? Yang kita tahu apa dia? Wujud. Kita ambil wujud dulu. Wujud betul. Nafsiyah bagi daun pisang tadi mesti wujud. Daun pisang tapi dia tak wujud. Macam mana tak wujud? Dalam mata aku dia mesti wujud. Jadi wujud itu sifat nafsiyah bagi daun pisang. Apa lagi sifat nafsiyah bagi daun pisang tadi? Zat daun pisang tadi. Warna. Okey, itu dah nampak cantik tu, kita simpan satu warna okey. Simpan dulu. Simpan jap. Lain. Selain daripada sifat selain daripada wujud, apa lagi? Mengambil ruang. Sebab dia jisim, bila jisim nafsiyahnya, selama mana keberadaan jisim, selama itulah dia mengambil ruang. Dia tak akan bercari tanggal, mesti. Lagi apa lagi? Berubah. Oh, itu lebih halus tu. Itu tak tepi tu, jangan lebih dalam tak apa. Mengambil ruang, tempat. Lagi mesti bersusun. Nafsiyat mesti bersusun. Habis tu lukisan tadi kita boleh potong-potong halus. Baiklah. Satu lagi. Apabila dia jirim, selama itulah dia mesti berwarna. Jadi warna itu antara nafsiyah bagi jisim. Tu nafsiyah dia mesti berwarna sebagainya. Apa? Yang penting sekarang ada zat dia tadi ada nafsiyahnya. Pertamanya wujud, mengambil ruang dan sebagainya. Antara nafsiyahnya ialah bila sebut zat, nafsiyah dia mesti ada sifat ma'ani. Bila sebut saja zat, dia mesti ada sifat ma'ani. Perkaitan antara zat dan juga sifat ma'ani, kena faham dulu sifat ma'ani ni Jangan
Musyabbihah dia samakan Tuhan. Sifat ma'ani dia sifat ma'ani pada manusia. Jadi sifat ma'ani manusia lah Tuhan. Sifat ma'ani Tuhan tu yang qadim tu. Kita ada sifat ma'ani. Ni warna juga sifat ma'ani yang nafsiyah bagi zat selama mana kewujudan zat, itulah mesti ada sifat ma'ani. Tak kira lah dia tukar-tukar, tapi tak boleh putus. Tak boleh putus. Sentiasa ada sifat ma'ani. Jadi nafsiahnya antaranya ialah mesti bersifat dengan sifat ma'ani. Dan nafsiah bagi sifat ma'ani, dia tak boleh berdiri sendiri. Bererti nafsiah bagi sifat ma'ani dia berhajat kepada zat untuk kewujudan dia. Dia tak boleh berpisah. Itu nafsiah bagi sifat ma'ani. Oleh kerana itulah bila cerita ternampak kelibat putih. Putih tu sifat ma'ani ke zat? Ma'ani. Tapi kenapa kita bila sebut saja tampak kelibat putih dia takut? Benda pula. Dia takut sifat ma'ani ke? Dia takut warna putih ke? Ke dia takut empunya sifat putih? Betul tak tu? Faham tu nampak belang imbasan belang. Bukan sebab tak belang, empunya belang tu yang dia takutnya. Jadinya sifat dia tidak boleh berdiri sendiri. Nafsiah bagi sifat selama mana, kena ingat, selama mana kewujudan sifat ma'ani, selama itulah dia mesti ada pada zat. Dia tak boleh terbang sendiri-sendiri, tak boleh. Dia tak boleh berpindah. Tak boleh berpindah. Sifat tak boleh berpindah. Sifat ma'ani tak boleh berpindah. Dia hanya bila ada mesti ada pada zat. Dan dia boleh hilang. Tapi bila dia hilang, kena ingat, zat tadi dia mesti ada sifat ma'ani. Dia bila hilang, dia ada yang baru. Tak boleh satu ruang pun yang kosong zat daripada sifat ma'ani. Oleh kerana itulah kita lihat pisang tadi, durasi masa tadi daripada hijau sampai daripada hijau muda, hijau tua, kuning, coklat, hitam, kemudian hancur lembu habis. Jadi setiap detik jisim bagi daun pisang itu dia mesti bersifat ma'ani. Kalau hilang ada sentiasa, tidak ada satu ruang pun, satu detik pun yang terkosong daripada sifat. Tidak ada satu detik pun yang terkosong daripada sifat ma'ani. Mesti sentiasa ada. Itu nafsiah, kena ingat tu, itu nafsiah bagi zat. Nafsiah bagi sifat ma'ani lah, kalau dia ada, dia mesti kena ada pada zat. Dia tak boleh terasing, dia tidak boleh sendiri-sendiri. Itu kekunci dia. Apabila kita faham begitu, tidak ada satu detik pun sifat ma'ani itu boleh terpisah daripada zat, dan tidak ada satu detik pun zat itu kosong daripada sifat ma'ani. Artinya antara sifat dan juga zat itu dia mesti ada mesti ada seiring. Jadi persoalannya, yang mana satukah yang dijadikan? Zat dahulu ke sifat ma'ani dulu? Tuhan jadikan zat dulu ke sifat ma'ani dulu? Ini saya minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Apabila kita katakan zat nafsiahnya mesti bersifat ma'ani, berarti dia berada serentak. Berada serentak. Bila berada serentak itu, dia adalah martabat. Segi martabat memanglah zat sebagai pertama, sifat itu sebagai kedua. Tapi itu hanyalah segi taqaddum martabah saja, bukan taqaddum zaman ni. Apabila kita pegang bahawasanya zat nafsiah bagi zat itu ia mesti bersifat dengan sifat ma'ani. Jadi pada kepahaman kita kena serentak. Kepahaman kita serentak lah. Kalau macam kita makhluk,
Itu roh satu zat asing, jasad satu zat yang asing. Roh itu berbincangan lain lah. Yang kita bicara tentang jirim tadi, itulah tubuh badan manusia tu. Roh tu masih sifat baru je. Roh semua baru. Tidak ada roh yang qadim. Roh semua baru. Selain pada Allah Ta'ala, semuanya baru. Dalam perbincangan tentang wahdatul wujud, jangan silap faham di situ. Yang dimasukkan dengan roh idafi itu bukan bererti makhluk ini qadim. Tidak ada selain pada Tuhan, tidak ada sesuatu pun yang qadim. Semuanya baru. Itu yang kena fahamkan betul-betul dalam ilmu kalam ni, barulah kita masuk dalam ilmu tasawuf ataupun tasawuf mukasyafah di sana. Sekadar kita nak faham, jangan pula di sana kita lari daripada maksud istilah. Dia tergelincir saja istilah, memang kita mengelupu macam tu je. Apabila contoh sekarang, apabila membicarakan tentang martabat-martabat yang qadim sana, khalaqallah, bila istilah Tuhan menciptakan, bukan bermaksud ijad di situ, bukan bermaksud menjadikan, tidak. Khalaqa dengan maksud qaddara, Tuhan mentakdirkan. Bila sebut saja Tuhan mentakdirkan, dia akan merujuk kepada apa dia? Ilmu dan juga iradah. Ilmu dan juga iradah adalah tanjizul qadim. Itu yang kena faham betul-betul sebab dulu. Jadi dalam contoh dalam Darul Nafis ataupun dalam kitab-kitab Mutabat 7, bila bicarakan tentang ahadiyah, wahdah, wahidiyah, maka ada istilah khalaqa dengan maksud menzahirkan atau mentakdirkan, bukan menjadikan. Jadi bila sebut saja menjadi, dia akan bicara tentang makhluk. Tapi bicarakan tentang kekodiman, dia hanyalah merujuk kepada ilmu, merujuk kepada iradah. Oleh kerana itulah khalaqa dengan maksud qaddara. Ini perbincangan dalam Ibn Arabi lah. Jadi masalah sekarang orang silap faham. Baca dia silap faham, lalu dia menuduh yang bukan-bukan, yang orang tak maksudkan. Dia faham sendiri, lalu dia menuduh. Kena faham istilah-istilah dia. Oleh kerana itulah kena berguru. Kalau tak berguru pun, nak baca pun, kena ada sangka baik dulu. Jangan bermula dengan sangka buruk. Dan kalau bermula dengan sangka buruk, kalau dah benci tu terkentut, apa nama, orang sedawa pun dia kata kentut. Nafsiyah bagi zat, nafsiyah bagi sifat ma'ani. Makanya apabila sifat tak boleh bersendirian, dia mesti ada pada zat. Zat tu pula tak boleh sunyi daripada sifat ma'ani. Ini bererti seandainya sifat itu baharu, sudah pastilah zat itu baharu. Kita faham di situ. Itu yang konsepnya al-alamu mutaghayyirun. Alam itu berubah-ubah. Tiap-tiap yang berubah itu baharu, maka alam itu baharu. Jadi alam itu terbagi kepada jisim. Alam itu terbagi pada jisim dan juga arad. Jisim itu tak boleh sunyi daripada arad. Arad itu tidak boleh sendirian daripada jisim. Yang mana jisim ini kuantiti halusnya dinamakan sebagai jirim atau jawhar far. Apabila arad dan juga jisim dia serentak, seandainya arad itu baharu, sudah pastilah jirim juga baharu. Dan saya ulang sekali lagi, apabila arad itu baharu, sudah pastilah jisim itu baharu. Soalan saya, kenapa kita katakan bila arad itu baharu, jisim itu baharu? Sebab apa? Kerana konsep serentak. Kena faham itu. Sebab apa kita kata konsep serentak? Kerana nafsiyah. Itu pentingnya kefahaman tentang nafsiyah tersebut. Jadi bila tidak ada, apabila dia kena bergerak serentak, kalaulah arad baharu, jisim itu qadim, bererti ternafinya nafsiyah.
Ini bermakna bila jirim, bila arad sifat bagi jirim itu baharu, maka sudah pastilah jirim itu baharu. Maka alam ini baharu kerana sifatnya baharu. Apakah sifat baharu dia? Kita tengok tu lah, putih warna dia, apa semua, panas, sejuk, alam ini kan berubah-ubah. Jadi membawa kepada alam ini baharu. Pegang tu. Dia penting ni. Ini kepahaman yang betul-betul dinamakan sebagai matalibus sab'ah. Matalib, tuntutan yang 7. Ini saya ringkaskan tadi. Ini sebenarnya dalam konsep tuntutan yang 7 untuk meletakkan pendalilan bahawasanya alam, pendalilan kepada kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila alam ini jirimnya baharu, maka akan kembali kepada pastilah ada sesuatu yang membaharukan jirim tersebut, ataupun dinamakan sebagai menjadikan ataupun merubahkan daripada tiada kepada ada. Jelas tuan ada soalan lagi? Kita ada masa sikit lagi. Lalu kata pengarang, fahazihi sittu sifatin. Al-ula nafsiyatun wahyal wujud wal khamsatu ba'daha salbiyatun. Jadi maka inilah 6 sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala. Wajib apa nama di sini? Wajib akli. Bukannya wajib syar'i, bukan wajib adat. Bermula sifat yang pertama dinamakan sebagai sifat nafsiyah. Ni wujud itulah sifat nafsiyah. Jadi perbincangan ulama, ada tak lagi sifat nafsiyah bagi Allah Ta'ala selain pada wujud? Serahkan kepada Tuhan. Tapi sekadar kita faham hanyalah satu. Itulah sifat wujud, nafsiyah. Itu pun bagi pandangan mereka yang mengatakan wujud itu amrun iktibari. Kita bincangkan dahulu. Tapi kalau ilmuwan yang mengatakan wujud itu ialah diri zat, ain zat, maka wujud itu bukan sifat. Dia memang nafsiyah. Memang betul-betul diri zat. Dia bukan sifat. Dah bincang dahulu, dah lupa kan? Berapa bulan lepas. Dia bincang awal dahulu. Apa itu sifat nafsiyah? Sifat yang bangsa pada diri zat, itulah sifat wujud. Jadi nafsiyah ialah wujud. Ada sebagian ilmuwan mengatakan bahawasanya qidam dan juga baqa itu sifat nafsiyah. Ini perbincangan luar lah. Ada yang mengatakan qidam dan juga baqa itu sifat nafsiyah. Bagi pandangan mereka yang mengatakan wujud qidam dan baqa itu sifat nafsiyah, maka mereka mendefinisikan, mentarifkan qidam itu ialah wujudul mustamir, wujud yang berpanjangan, berterusan pada masa yang lalu. Baqa' ialah kewujudan yang berterusan sampai tidak ada pengakhiran pada masa yang mendatang. Itu sebahagian pandangan mengatakan qidam dan baqa' itu sifat nafsiyah. Jadi bila sifat nafsiyah, dia akan takrifkan qidam dan baqa' itu dengan lafaz wujud mustamir. Ini sebahagian orang pula, ini antara lah, ini pengalaman saya lah. Apabila kita membicarakan, membaca kitab-kitab yang ilmuwan terdahulu, kadang-kadang bila kita tidak baca, itu pentingnya kitab-kitab mutakhirin ni, kitab-kitab ilmuwan terkemudian seperti Imam Sanusi, Imam Ibrahim Al-Laqani dan syarah dia. Apabila kita dah mahir dalam huraian-huraian a'immah yang terkemudian, bila kita baca karya-karya ilmuwan yang terdahulu, maka kita dapat gambaran awal dah.
Oh, ulama ini dia meletakkan kidam dan baqa itu dalam kategori berikut, dalam kategori sifat nafsiyah. Oleh kerana itulah dia mengatakan kidam dan baqa merujuk kepada zat. Sebagai bicara bagian. Jadi kita, kenapa jasa ilmuwan terkemudian itu penting tu. Nak baca ilmuwan-ilmuwan yang terkemudian terdahulu, kena fahamkan dahulu ilmuwan terkemudian. Kalau tak, nanti kita jadi serabut. Baca dahulu. Balik Malaysia bergaduh dengan kita. Baqa itu sifat ma'ani. Sudah pening bala. Kidam itu sifat ma'ani. Sebahagian daripada Ahli Sunnah wal Jamaah, seperti tak silap saya, Imam Kulabiyah, Imam Kulab mengatakan kidam itu sifat ma'ani. Dah ada bergaduh dah. Aku baca ni. Memanglah betul sifat ma'ani, tapi bagi siapa? Itu kira penting tu. Begitu juga nak faham tentang wahdatul wujud Syekhul Akbar Ibnu Arabi. Bila kita membaca daripada mereka yang kritik, maka kita faham apa yang dikritik. Orang kritik itulah kefahaman dia. Tapi bila kita baca daripada orang yang mengikut, jadi kita kefahaman daripada orang yang mengikut. Dan orang yang mengikut pula, apabila dia sebagai yang betul-betul masuk dalam aliran tersebut, baca karya-karya tersebut, jadi dia punya hasilnya tadi memudahkan kita untuk memahamkan karya-karya yang terdahulu. Jadi oleh kerana itulah jangan kita baca direct tanpa ada penguraian. Nak baca penguraian, kena adil. Kena buat perbandingan antara pengkritik dan juga pro. Ini pro dan kontra. Bila kita ada pro dan kontra ni, paling kurang kita berlapang dada. Paling kurang kita berlapang dada. Yang jadi masalah sekarang, apabila tidak berlapang dada, ini yang paling letih sekali, terus menghukumkan batiniah. Dia marah sebahagian orang asyik zikir wahabi, tapi mulut dia lagi dahsyat. Apa dia? Batiniah. Menuduh sebagai wahabi bukan bererti menuduh kufur. Tapi bila menuduh sebagai batiniah yang merujuk kepada apa dia? Golongan yang menyembunyikan, yang memaling, yang merosakkan agama, ini artinya menuduh kepada apa dia? Kekufuran. Memang lebih berat. Timbul pula sebahagian daripada kelompok-kelompok nak cuba mendekatkan antara Asy'ariyah dan juga Wahabi. Nak dekatkan. Tapi dalam masa yang sama, kebanyakan Asy'ariyah dengan Sufi, terutama sekali contoh sekali Ibn Arabi, kebanyakan mereka dapat bersatu. Kamu pula nak pecahkan. Jadi ini dinamakan sebagai mereka yang tidak ada hala tujuan. Tak ada hala tujuan ni. Nama kau magut ni. Tu bukan biol. Marau ni. Nah, benda yang orang dah takribkan, kau pun nak sibuk. Dan yang kita takribkan selama ini ialah Asy'ariyah dan juga Hanabilah, bukannya Wahabi. Kalau Wahabi nak takrib, maka kita kena buangkan kekotoran yang bermasalah dia, lalu boleh dinamakan sebagai Hanabilah. Itu yang kamu nak cuba. Padahal ilmuwan sufi dah ramai buat perkara tersebut. Contoh Syekh Abdul Ghani An-Nablusi, ada kitab At-Tawdihul Jali. Dah ada kitab yang mentakribkan. Bahkan Syekh Ibrahim Laqani dah buat takrib perkara tersebut. Yang jadi masalahnya, antara kita tengok Nusantara kita dengan golongan sufi, akidah Asy'ariyah kita dengan sufi berjalan seiring. Itu yang kamu nak pecah-pecahkan. Jadi itu kata tak betul loh. Benda yang ada kamu tak nak pemurnikan. Benda yang tak ada pula kau sibuk-sibuk. Itu nama kera di hutan ni disusukan ni. Nak digendong ditinggalkan. Itu namakan sebagai mereka yang bertindak tidak mengikut kewajaran.
Kenapa boleh bersangka baik kepada Hanabilah, tidak boleh bersangka baik kepada Sufi? Sedangkan banyak huraian-huraian yang menunjukkan bahawasanya mereka berlaku silap faham. Dan dalam masa yang sama kita tak boleh ta'assub bahawasanya Sufi itu maksum. Tak boleh. Tapi dia kata si Rashid tak pernah nak kritik pun. Masalahnya sekarang tengok pada situasi lah. Kau tengah perang, tiba-tiba kau nak tambah lagi api perang, buat apa? Bukan bermakna kita tidak kritik, makna kita terima bulat-bulat. Tidak, bukan begitu. Tapi setengah situasi sekarang, situasi diserang, maka kita lihat kepada yang perkara yang lebih yang penting. Seandainya dah murni cantik, maka pada ketika itulah sudah ada kesediaan berdialog, bermuzakarah, berbincang secara ilmiah, maka pada ketika itu, ya Allah, berlapang dadanya kita boleh buatkan pandangan kita. Yang kita rasa yang ini tak apa sesuai, itu berlapang dada. Tapi kita tak boleh berkata sekarang, kenapa? Kerana dia ambil kesempatan. Itu kita tak nak. Bukannya kita setuju semua, tidak. Tapi kita tidak mahu mengambil konsep menegur dari keruh. Kita tak nak. Dan hadaf kita punya fokus sekarang ialah menangkis tuduhan-tuduhan dinamakan sebagai batiniah. Itu yang kita hadap sekarang. Yang jadi masalah sekarang, siapa yang lebih ta'assub? Mereka lah yang lebih ta'assub. Kerana setiap kali ucapan-ucapan mereka akan sertakan dengan labelan batiniah. Sikit batiniah. Macam mana nak timbang lagi? Macam mana nak bicara lagi kalau kamu dah hukumkan sebagai batiniah kufur? Kalau batiniah, nak bicara apa lagi? Nak berdialog macam mana? Mana menunjukkan kamu tidak bersedia untuk berdialog. Kamu tidak bersedia untuk bertukar pandangan. Tapi kalau kamu dengan nada, dia manusia ni lihat pada nada. Kalau nadanya memang nakkan sebagai perbincangan, Allah, tak ada kecil tapak tangan, niru kita ulurkan. Memang seronok kita bincangkan apa perbezaan antara Syekhul Akbar Ibn Arabi dan juga Imam Ghazali, di mana titik pertemuan, mana yang perselisihan, apa yang dikritik oleh Syekhul Akbar Ibn Arabi terhadap Imam Ghazali, apa kritikan Imam Ghazali kepada yang lain. Kita nampak menarik. Tapi golongan-golongan ini belum bersedia lagi. Jadi bila bersedia, kita tak naklah timbulkan kekecohan. Bertutur bukannya sekadar kita tahu. Bertutur, kita kena tahu ilmu tersebut, apa yang ditutur, dan kesan lanjutan apa yang kita tuturkan. Bukan sekadar kita tahu nak cakap semua, tidak. Kena tahu kesan daripada apa yang kita tuturkan. Oleh kerana itulah saya sebenarnya tidak bersetuju dengan sebahagian kelompok yang mudah mengeluarkan statement, mengeluarkan kenyataan tanpa ada disiplin yang sebenar. Kalau kamu nak bicarakan tentang penukilan, maka kena bawakan riwayat. Bawa kitab apa. Kalau nak membenarkan suatu masalah, maka kena ada pendalilan. Sebab juga saya tidak setuju mereka yang bersembrono. Tak setuju macam tu. Kalau kita lihat karya-karya golongan Sufi, dia ada disiplin dia, disiplin ilmu dia. Bukan semata-mata dakwa-dakwi, tak boleh. Kena ada disiplin ilmunya. Bahkan kita lihat golongan-golongan Sufi mempertahankan syubhah-syubhah yang dihujum, yang diserang kepada golongan Sufi. Mereka menjawab dengan hujah, dengan disiplin. Syekh Ibrahim Al-Laqani banyak karya-karya yang berbentuk hujahan, penerangan, bukannya dakwa-dakwi saja, tidak. Ini menunjukkan bahawasanya golongan Sufi bukan miskin ilmu, tak. Mereka juga kaya ilmu. Yang jadi masalah sekarang, mereka-mereka yang mengaku sebagai Sufi, jadi masalah. Mengaku pada Sufi. Mengaku Sufi dalam menjahanamkan Sufi. Dia menjadi menjadi bebanan kepada Sufi. Kita tak nak macam tu. Sebab saya katakan, bukan semata-mata kita tahu apa yang kita sebut,
kita kena tahu apa kesan daripada kita sebut. Kena tahu apakah, dan boleh ramalkan apakah kesan dia. Kalau buat cerita-cerita pelik dah tahu dah. Kalau kita buat cerita pelik tak ada sandaran, akan jadi musibah kepada aliran kita. Jadi segala tadi tak soalan ya. Dan kita akan bicarakan dan 5 sifat kemudian yang dinamakan sebagai salba, wallahu taala alam bisawab. Segala yang benar itu datang daripada Allah Ta'ala. Segala kekurangan, kesilapan, ketaifan itu datang daripada diri saya sendiri. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ja'alna hadza jam'an marhuma tafarraqana min ba'd tafarruqan ma'suma. Allahumma akhtimna bi husnil khatimah wa la taqti alaina ya Allah bi su'il khatimah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa barik wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.